Hai, kenapa orang-orang Hindu menyembah patung-patung ataupun perkataan yang lebih sesuai saya rasa berhala ya, mahupun bentuk fizikal ataupun bentuk semula jadi ataupun yang bukan semula jadi. Sebelum sebelum itu I nak cerita tujuan saya buat video ini. Tujuan video ini supaya kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus kenal mengenali satu sama lain. Bukan saja kenali satu sama lain, tapi kita juga harus kalau boleh nak faham sikit pasal agama orang lain, fahaman dia. Bukan saja kita tengok apa yang dia buat, tapi kenapa dia buat apa yang dia buat. Sebab dia, rasional belakang dia, logik di belakang dia. Itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Dan saya tengok kebelakangan ni ada lagi satu tujuan, penganut ataupun orang-orang Hindu ni dikritik dan dikutuk sebab dia menyembah patung-patung. Saya tahu bahawa kalau orang-orang Hindu nak faham pasal agama lain senang sikit sebab dia ada universal teaching. Tapi dalam Hinduism tak ada universal teaching. Semua orang-orang Hindu ikut benda yang sama. Tak, dia bukan universal teaching. Jadi disebabkan tiada universal teaching, ada yang menyembah berhala, forms, tapi ada juga orang-orang Hindu yang tidak menyembah berhala pun ada. Jadi kalau kita nak tahu benda ni, itu tujuan saya ya, nak cerita pasal benda tu, nak buat video ni. Dan kalau kita nak tahu di belakang rasional dia, apa rasional dia, apa falsafah di belakang Hinduism ataupun basic pemikiran dia yang basic ya, ideologi, konsep dia. Okey, di dalam Hinduism Tuhan hanya boleh diketahui melalui suatu bentuk ataupun in a form, dalam satu konsep, melalui satu simbolism. Sebabnya Tuhan, bila kita kata Tuhan tu, dalam Hinduism, Tuhan tu dia tak ada sempadan, tak terhad, tak terhingga. Dia tak ada permulaan, tak ada penghujung. Dia infinite. Tuhan tu infinite. Jadi minda kita ni dalam falsafah ataupun logik rasional belakang Hinduism, minda kita ini tidak boleh grasp, merangkap, faham sesuatu yang belum lagi ada dalam pengalaman kita. Kita tak boleh. Sebab kalau Tuhan tu tak terhad, tak ada sempadan, tak ada permulaan, tak ada penghujung dia, macam mana minda kita ni yang ada had dia, yang ada box dia, sempadan dia, macam mana benda yang sempit ni boleh merangkap, grasp Tuhan yang tiada sempadan. Ini pemikiran logik rasional sebalik orang-orang Hindu ya. Jadi tak boleh, minda ini tak boleh nak mengetahui Tuhan seadanya dia. Kita tak boleh, tidak mungkin, mustahil. Kalau saya boleh bagi contoh ya, benda yang tak ada dalam pengalaman hidup kita, kita tak boleh nak faham benda tu. Contohnya orang buta, katakanlah seorang tu buta, kamu nak cerita pasal warna biru. Kalau dia buta sejak lahir ya, ceritalah macam mana pun yang kamu nak, dia takkan faham apa itu warna biru. Macam mana nak cerita? Macam langit, dia takkan faham. Sebab benda tu tak ada dalam pengalaman hidup dia. Jadi dia tak pernah alami benda tu, dia tak ada konsep tu. Jadi itu outside dia punya box. Dia takkan faham, mustahil untuk dia faham. Macam itulah dalam Hinduism, Tuhan yang tak ada sempadan, kita tak boleh nak faham dia dengan minda otak kita ni yang sempit.
lagi satu contoh saya bagi ya. Kita benda yang seakan-akannya nampak seperti mudah ya, nothingness. Kita tak boleh nak imagine nothingness. Nothingness ni boleh dikatakan bukan kosong. Kosong kita tak boleh, bukan secara tepat. Nothingness, ketidakada-apaan. Maaf ya, bahasa saya ni bukanlah hebat sangat. Ketidakada-apaan. Oh, nothingness. Kita tak boleh nak imagine nothingness, tak boleh. Kalau saya minta kamu imagine nothingness, apa yang kamu boleh imagine? Gelap, tutup mata, gelap, nothing. Tak, ada something gelap. Warna hitam tu, yang gelap tu, ada. There is something there. Macam mana nak imagine? Ruang, space ya, empty space. Tak ada apa pun, tak ada gas, segala gas, oksigen semua kita buang. Ada ruang je, empty space, totally vacuum. It's still a space. Dia masih ruang. Ruang tu ataupun space, yang kita kata space tu, dia bukan nothingness. It is something. Space is something. Space, ruang adalah satu benda di mana dia benarkan benda-benda yang lain berada di dalam dia. Space is something that allows other things to be inside of it. Jadi space, it is something. Okay, benda ni kamu boleh faham. Kalau space itu nothing, tak ada benda yang boleh sentuh dia. Tapi cuba fikirkan ya, gravity boleh memesongkan ruang, space. Kalau space is nothingness, gravity tidak boleh buat begitu. Tapi kalau gravity dia kuat sangat, dia boleh memesongkan ruang. Maka ruang itu sendiri adalah it's something. Jadi minda kita ni, it cannot grasp, dia tak boleh nak faham nothingness, ketidakada-apaan. Saya tak tahu bahasa tu tepat ke tak tepat, tapi asalkan saya boleh sampaikan apa yang saya nak sampaikan, cukuplah ya. Saya pun rasa kamu faham. Okey. Jadi bila kita tak boleh nak faham ataupun kita tak boleh nak grasp, merangkap benda yang tak ada dalam pengalaman kita ni, jadi it's impossible, mustahil manusia nak memahami Tuhan. Mustahil, seadanya dia ya, seadanya dia. Jadi itulah sebabnya orang-orang Hindu, dia selalu represent Tuhan melalui simbol-simbol ataupun bentuk-bentuk, mahupun fizikal ataupun bukan fizikal. Sebab segala apa sahaja yang kita fikirkan, yang yang kita hadapi, kita selalu bandingkan ataupun kita judge dia ataupun kita menilai dia dalam konteks pengalaman hidup kita. Semuanya lain untuk orang lain. Kalaulah saya kata sayang, perasaan sayang tu, mungkin ada budak ni kata, bapa saya sayang saya sebab apa saja yang aku minta dia beli bagi. Jadi bapa aku sayang kat aku. Budak yang lain pula, dia kata, bapa aku minta apa pun dia takkan beli. Dia kata kita kena berusaha sendiri, kita kena jadi insan yang berguna. Jadi bapa aku betul-betul sayang kat aku, sebab tu dia tak nak beli apa pun. You see, malah perkataan sayang tu pun berdasarkan interpretation ya. Kita punya interpretation, kita interpret everything. Nothing is same untuk dua insan. Tak ada apa-apa pun yang sama. Malah apa perkataan pun, dia dengan interpretation dia yang sendiri. Jadi untuk orang-orang Hinduism, dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan intimate sangat. Dia tak ada satu rangka, tak ada general, satu rangka yang general, semua orang kena buat A, B, C, lepas tu kita buat D. Tak ada macam tu. Dia intimate sangat. It's very personal between you and God. Dia satu yang amat personal antara individu, insan itu dengan Tuhan. Jadi dalam Hinduism, tak salah kalau seseorang itu faham Tuhan dengan apa yang dia ada kat sini.
Jadi tak ada siapa pun dalam Hinduism ya, tak ada siapa pun yang akan kata, oh engkau buat benda ni salah, engkau buat benda ni betul, yang ini salah. Maksud saya hubungan dia dengan Tuhan. Jadi there's no judgment, Ada debate, banyak debate dalam Hinduism sendiri, tapi there's no judgment. Tak ada orang yang kata engkau kena ikut ni, kena ikut tu. Tak ada, sebab it's very intimate and it's very sincere. Dia amat jujur, sebab kalau itu yang saya nampak dan ikut pengalaman hidup saya, itu yang dia buat. Jadi Tuhan yang tak ada sempadan untuk dia, kalau dia nak ada devotion, dia nak bertakwa, beribadah, kalau nak ada pengabdian kepada Tuhan, dia kena bawa Tuhan ke apa yang dia faham, apa yang ada dalam experience dia. Sebab tadi saya dah cerita tu, untuk Hinduism dia tak boleh nak faham Tuhan seadanya Tuhan itu. Ada cara dia dalam Hinduism, ada cara dia. Itu bila seorang tu dia dah macam tak berminat sangat dengan hidup ni, apa bumi ni, apa langit, apa semua. Apa kebenaran dia? Apa kebenaran? Aku nak tahu kebenaran. Bila dia nak tahu kebenaran dia, dia pilih jalan yang lain. Jalan yoga ataupun meditation. Tapi itu topik lain ya. Ini bukan apa yang saya nak cerita. Jadi, bila kamu tengok orang-orang Hindu menyembah sesuatu bentuk itu, kamu kena faham, dia bukannya berkata, okey, bentuk ini, inilah Tuhan. Tak. Dia bukannya dia bukan kata inilah patung, inilah yang mencipta semuanya. Tak, dia tak kata macam tu. It's a symbolism. Dia satu simbol untuk understanding dia. Bila dikatakan bentuk ini untuk Hinduism, malah sifat itu pun Tuhan ya, yang tak ada sempadan. Bila kita kata Tuhan tu dia sayang kat kita, itu pun dah menjadi satu bentuk dalam fikiran kita kan. Kita dah bentuk sifat Tuhan, bukanlah bentuk fizikal, tapi dalam bentuk yang tidak fizikal, kita dah bagi sempadan kepada Tuhan. Kita kata, oh dia sayang kat kita, dia pemarah, ataupun contoh ya, dia pemarah, dia penyayang. Itu pun kita dah, dalam Hinduism memang dah kita dah bagi satu bentuk untuk Tuhan tu. Ya, bukan fizikal, tetapi dari sifat dia kita dah bagi dia bentuk. Ini Tuhan, macam ini Tuhan. Dalam Hinduism tak ada beza dia langsung. Tak ada beza. Apa saja yang kamu fikirkan pasal Tuhan, dalam Hinduism tak ada beza langsung. Memang dah satu bentuk. It's a form already. Jadi tak salah dalam Hinduism menyembah patung-patung, berhala, dari fizikal yang tidak fizikal, sebab dia jujur, intimate between dia dengan Tuhan, dan tak ada siapa yang akan adili dia. Dan dalam konsep Hinduism, kamu semua tahu, mungkin kamu tahu, tak ada konsep neraka atau syurga, tak ada. Jadi tak ada siapa yang akan adili. In Hinduism there's no judgment. Nak buat, kalau kamu ikhlas, buat je lah. Itu yang kamu faham, buat je lah. Sebab bila dipaksa, benda tu bukan sincere anymore. Yalah, katakanlah semua orang kata, oh benda ni merah, tapi sekarang kamu boleh check tengok ya, malah dalam sains pun semua orang nampak warna tu pun lain-lain. Merah, tapi merah yang kamu nampak dengan merah yang saya nampak tu lain-lain. Jadi dibenarkan dalam Hinduism untuk menyembah patung-patung, berhala yang fizikal dan bukan fizikal. Baiklah, setakat ni je lah. Saya jelaskan sekali lagi, tujuan saya bukan nak membandingkan agama saya hebat, agama kamu hebat, kurang hebat. Ini tak, bukan itu. Kita cuba faham rasional di sebalik apa yang orang percaya.
Jangan tengok saja apa yang dia buat, tapi kenapa dia buat apa yang dia buat. Kita kena faham benda tu. And ini saya buat dengan tujuan yang ikhlas dan kepada orang-orang Hindu yang melihat video ini, bila kamu disalah faham, sebab benda ni banyak terjadi, jangan marah. Walaupun dikritik atau dikutuk macam mana pun, jangan marah sebab orang tak faham. Jadi ya, kita sebagai manusia biasa, bila apa yang kita, something that we are holding so sacred, benda tu mulia ataupun suci untuk kita. Jadi bila orang kutuk, kita marah, tapi sebolehnya jangan, sebab dia tak faham. Sebab tu dia cakap macam tu. Jadi kalau boleh explain, kalau orang tak faham juga tak apa, biarkan je. Sebab apa yang dia faham tu, kita tak boleh dengan memaksa orang ataupun guna kekasaran nak buat orang patuh kepada kita ataupun akur kepada kita. Tak boleh, benda tu tak baik. So let it be. And thank you for watching this video. Terima kasih sebab sudi mendengar. Terima kasih banyak. And wish all Malaysians all the best. Let us live in peace here. Kita hidup aman damai. And let's help each other. Come on. We all want happiness. Kita semua nak happy, kan? So let's appreciate each other. And mungkin di masa depan akan ada lagi video-video menjelaskan konsep ataupun pemikiran orang-orang Hindu ini, kalau ada respons. Thank you very much. Wish you all the best.